Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya mewakili kumpulan 14 akan memperkenalkan ahli-ahli dari kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Najmi Mastura, seterusnya Siti Mahira, Nur Anis Iliana, Muhammad Amirul Safwan, Muhammad Luqman Hakim dan Wan Naim Zakwan. Dalam video ini, kami akan merumuskan beberapa perkara yang telah kami dapati daripada artikel bertajuk Pendidikan Islam di Amerika Syarikat yang ditulis oleh Nadim Memon. Perbezaan konsep pendidikan Islam di Amerika Syarikat adalah penting untuk kita kaji kerana terdapat ramai Muslim yang menetap di sana. Kepelbagaian bentuk pendidikan Islam adalah penting kerana ia akan mencabar konsep tentang apa itu pendidikan Islam dan mengilustrasikan pertumbuhan serta kerumitan diaspora Muslim di Amerika Syarikat. Analisis ringkas mengenai kurikulum teras, pengajar dan objektif program setiap kolej Muslim di Amerika akan mendedahkan perbezaan dalam orientasi agama ataupun ideologi dan cara ia dibentuk. Isi yang pertama, persekolahan Islam atau menyekolahkan Islam. Dapat disimpulkan di sini bahawa pendidikan Islam ini juga wujud di Amerika walaupun negara tersebut bukanlah sebuah negara majoriti Islam. Selain itu, pendidikan Islam di Amerika bukanlah hanya tertakluk di masjid sahaja, tetapi terdapat juga sekolah yang menyediakan pendidikan agama kepada pelajar. Kurikulum pendidikan Islam di sana menjadi teras kepada kurikulum pendidikan Islam madrasah-madrasah tradisional yang terdapat di seluruh dunia. Secara dasarnya, perkembangan sejarah sekolah Islam di Amerika ini diterajui oleh dua komuniti yang berbeza, iaitu orang asli dan pendatang. Konsep pribumi di sini merujuk kepada komuniti Islam Afrika Amerika oleh Imam Waris bin Muhammad. Manakala konsep pendatang pula merujuk kepada generasi Islam yang berhijrah ke Amerika Syarikat, sebahagian besarnya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 1930 dan 1975 telah berlakunya sebuah isu perkauman di dalam sistem pendidikan awam yang mana institusi pendidikan awam tidak mengamalkan teori pendidikan yang sama rata. Mereka yang berkulit hitam tidak mendapat pendidikan yang sah dan sentimen keunggulan kulit putih diserap ke pelusuk minda kanak-kanak. Oleh yang demikian, Elijah Muhammad, seorang yang beragama dan berwawasan daripada negara Islam, telah menubuhkan sekolah menengah untuk kanak-kanak negara Islam sebagai tindak balas terhadap perkara tersebut. Penubuhan sekolah-sekolah tersebut merupakan satu tindakan bagi membantah ketiadaan peluang pendidikan yang sah untuk orang Afrika Amerika. Sekolah-sekolah tersebut juga berfungsi sebagai perwakilan bagi prinsip teras negara Islam yang bertujuan untuk memisahkan, mengasingkan dan mendidik semula kanak-kanak Afrika Amerika dengan satu kesedaran diri yang baik. Selain itu, tujuan sekolah itu diwujudkan adalah untuk mendidik semula mualaf dewasa dan juga untuk mendidik anak-anak mereka dengan penuh rasa bangga melalui sentimen hitam itu cantik. Seawal musim kejatuhan pada tahun 1933, ramai orang telah diarahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka daripada sekolah awam dan mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah Universiti Islam. Seawal tahun 1932, sekolah Universiti Islam yang pertama telah ditubuhkan dan ianya terletak di rumah Elijah dan Clara Muhammad, tetapi tidak didaftarkan secara rasmi. Pada akhirnya, sekolah Universiti Islam telah menjadi gerakan nasional dalam negara Islam dan telah tersebar ke seluruh negara selepas kematian Elijah Muhammad. Penubuhan sekolah Islam oleh pendatang Islam di Amerika Syarikat. Keistimewaan sosioekonomi dan pendidikan para pendatang Islam Asia Selatan dan Arab telah memberikan mereka keupayaan untuk menggerakkan dan menubuhkan pertubuhan Islam dengan lebih berkesan. Cendekiawan Muslim muda mula melibatkan diri mereka dari segi sosial dan politik ke dalam rangkaian MSA yang menjadi asas untuk pembinaan komuniti dan pendidikan agama untuk anak-anak. Menjelang awal 1970-an, terdapat potensi untuk sekolah sepenuh masa kerana kanak-kanak hadir dalam jumlah yang banyak. Terdapat juga sekolah berasaskan inisiatif komuniti. Sejak awal penubuhan sekolah-sekolah ini, bilangan sekolah Islam di Amerika telah meningkat secara konsisten. Namun peristiwa 9/11 menyebabkan Islamofobia dan meningkatkan penelitian terhadap segala perkara yang berkaitan Islam. Ini menggalakkan pendidik Islam dan ibu bapa yang menyokong sekolah Islam untuk lebih introspektif, memikirkan dan merenung semula objektif persekolahan Islam. Dengan memahami dinamik generasi kedua umat Islam di Amerika dapat membantu dalam memahami hala tuju semasa persekolahan Islam. Di samping itu, terdapat kritikan terhadap sekolah Islam. Oleh itu, kalangan pendidik Islam berhasrat meningkatkan tahap kecemburuan sekolah Islam untuk menghasilkan keputusan akademik yang lebih tinggi agar dipandang setara dengan sekolah swasta elit. Bentuk penglibatan intelektual yang aktif ini telah membentuk semula bidang persekolahan Islam dan berkembang dari segi bilangan, konsep dan menjadi satu bidang pengajian yang sangat dinamik. Masa depan sekolah Islam di Amerika Syarikat.
Bab ini telah mencabar persepsi awal kerana anggapan masyarakat sekolah Islam ini adalah monolitik. Namun sebenarnya, monolitik sebegitu hanya akan menggambarkan kerumitan kepada mereka untuk memahami konsep sekolah Islam. Antara cabaran yang mereka lalui adalah ibu bapa mula mempersoalkan Islam dalam persekolahan Islam. Mereka membezakan sekolah Islam dengan sekolah awam lain dari segi kemudahan solat, makanan yang halal serta etika pakaian yang sopan sebagai takrifan sebuah sekolah Islam yang baik. Selain itu, cabaran dan kegigihan mereka dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang aman, kos pembiayaan juga tetap menjadi halangan utama. Mujurnya, separuh daripada sekolah itu dibina atas kerjasama dengan masjid, maka ia sedikit sebanyak dapat membantu sebagai model pembiayaan sekolah yang utama. Kini, cabaran yang dilalui dapat diatasi kerana mendapat bantuan daripada beberapa organisasi. Contohnya, The Islamic Schools League of America dan The Council of Islamic Education in North America. Mereka telah mengukuhkan jalinan kerjasama untuk menyokong sekolah Islam yang baharu dan yang sedia ada sebagai usaha yang lebih bersepadu untuk menyokong pertumbuhan sekolah secara kreatif. Kumpulan kami dapat simpulkan daripada artikel berkenaan pendidikan Islam di Amerika Syarikat ini ialah pendidikan Islam juga wujud di sana. Dan juga konsep yang dibawa oleh pendidikan Islam tidak kira daripada mana-mana negara, tidak berunsurkan apa-apa unsur yang negatif seperti keganasan maupun ancaman. Hal ini kerana tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk membentuk satu komuniti yang aman kerana Islam adalah agama kedamaian. Dapat juga dilihat bahawa pendidikan Islam di Amerika Syarikat bukan sahaja dibawa oleh penduduk asal namun dibawa oleh pendatang asing yang beragama Islam dan mereka juga telah membentuk satu institusi pendidikan di sana. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah bertanggungjawab tidak kira sama ada penduduk tempatan maupun pendatang asing untuk menyebarkan pendidikan Islam agar tidak hilang ditelan dari zaman.